Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita bersama-sama pada malam ini mentalaah dan mempelajari lagi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita sebut berkali-kali, kita mempelajari sirah bukan hanya sekadar untuk menjadi halwa telinga kita, sedap-sedap dengan cerita, bukan, tetapi kita ingin mencedok pengajaran dan tauladan apa yang boleh kita ambil daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita pelajari, dan satu lagi tambahan yang perlu kita pelajari, sama ada secara kelas resmi sebegini ataupun kita banyak membaca tentangnya, ialah tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana Nabi ini guru, Nabi guru, anak muridnya ialah para sahabat. Dan untuk melihat kehebatan guru, kita lihat hasil yang ada pada pelajar-pelajarnya. Itu salah satu cara untuk kita melihat kehebatan tarbiyah seseorang guru. Hasil anak muridnya macam mana? Kalau anak muridnya kebanyakannya bagus, bermakna Masya Allah, guru tu memang hebat. Kalau 50-50 pun yang menjadi dengan tak menjadi pun kira hebatlah juga. Tapi kalau kebanyakan tak menjadi, sikit aja menjadi, itu mungkin ada masalah kat mana-mana. Mungkin bukan salah guru, salah sistem, salah anak murid dan sebagainya. Tetapi sekiranya 100% ataupun setidak-tidaknya 99% anak muridnya hebat-hebat belaka, maka kita akan lihat itulah kehebatan gurunya. Begitulah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kalau kita baca sirah para sahabat ataupun hayatus sahabah, kehidupan para sahabat, bagaimana mereka hidup dengan cara yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat ilmu direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keyakinan mereka yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana cara mereka mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selangkah demi selangkah, sampai tahap Ibnu Umar radhiyallahu an, anak kepada Umar iaitu Abdullah bin Umar, dia kalau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pijak kat mana-mana, dia akan pijak tempat yang sama. Contoh katakanlah masjid ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pijak dekat nombor 55 contohnya. Masjid kita ni tengah ada nombor bilangan jemaah, pernah pijak dekat nombor 55. Dia kalau boleh nak jalan, nak pijak kat situ juga, sampai tahap macam tu, semangat nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana solat mereka selesaikan masalah, bagaimana ilmu mereka, bagaimana zikir mereka, bagaimana akhlak mereka, hati mereka, perjuangan mereka yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perkara yang selalu kita kena baca. Banyak baca tentang kehidupan para sahabat. Kalau dalam bahasa Arab tu banyak kitab-kitab, antaranya ialah Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Dia ni ulama yang hebat dalam bidang hadis, dan dia telah mengumpulkan 3 jilid besar setebal macam ni, 3 jilid. Orang Arab pun terperanjat bagaimana orang alim ni boleh kumpulkan semua kisah para sahabat. Waktu tu zaman tak ada komputer, tulis guna tangan, 3 jilid tebal-tebal. Kalau kita baca kitab tu contohnya, Masya Allah, kita akan lihat bagaimana kehidupan para sahabat yang sebenar. Begitu juga Hayatul At-Tabi'in, kehidupan para tabi'in, termasuklah imam-imam yang 4. Ini semua cerita-cerita yang kita kena baca.
sejarah-sejarah yang kita kena baca, barulah kita boleh bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sebenar yang dilalui oleh mereka. Kalau tidak, kita akan rasa puas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Aku dah datang masjid 5 waktu, memang bagus, alhamdulillah, tak dinafikan. Tetapi kalau kita baca kisah para sahabat, dia lebih lagi daripada itu. Dia bukan sekadar beribadat, tetapi banyak perkara yang dijuangkan dalam hidup mereka. Baik, itu sebagai mukadimah untuk tajuk kita pada malam ini tentang perjuangan Nabi SAW 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah sebelum wafatnya Nabi SAW. Dan kita masih dalam tajuk tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua hijrah, apa peristiwa yang berlaku? Ringkasan Perang Badar. Perang Badar punya mukadimah ataupun ringkasan saya dah cerita pada minggu lepas. Malam ini kita masuk baca dia punya isi kitab dia. Jadi mungkin kita baca cepat sikit untuk kita skip pada tajuk yang lain, sebab kita dah cerita pada minggu lepas tentang Perang Badar ni. Ringkasan Perang Badar, dia punya ringkas pun panjang nanti. Kalau bayangkan kalau cerita sebenar Perang Badar tu macam mana. Dalam Quran sendiri pun panjang cerita tentang Perang Badar ni. Peperangan besar dan penting ini berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Bayangkan dalam bulan Ramadan, tengah puasa. Berlaku peperangan ini dan para sahabat tetap kekal dengan puasanya. Perang ini menjadi bukti Allah SWT memuliakan agama Islam, menegakkan kebenarannya dan menghapuskan kesyirikan. Itu adalah salah satu bukti Allah SWT memuliakan agama Islam. Menang atau kalah ni sebenarnya bukan indikator ataupun sebagai satu petanda satu perjuangan tu benar ataupun salah. Kadang-kadang dalam peperangan Nabi SAW pun ada kalah juga. Nanti kita akan baca tahun seterusnya Uhud kalah. Nanti dalam Hunain pun ada kekalahan. Adakah bila kalah tu maksudnya Islam ni salah? Bukan tetapi salah satu daripada tanda kemenangan, tanda kebenaran ialah kemenangan dan cara menang tu. Menang tu sendiri bukannya mesti tanda kebenaran, tetapi cara menang tu, menang dalam keadaan mulia. Kalah pun dalam keadaan mulia, itu tanda kebenaran. Allah Ta'ala memuliakan agama Islam, menegakkan kebenarannya dan menghapuskan kesyirikan. Kerana di dalam peperangan Badar, kita dah sebut hari itu, ramai ketua-ketua pembesar-pembesar musyrik Mekah telah terbunuh di situ. Rasulullah SAW mendengar kafilah Quraisy pulang dari Syam dengan membawa hasil perniagaan yang besar menuju Mekah yang diketuai Abu Sufyan bin Harb bersama dengan tidak lebih dari 40 orang. Saya akan hurai perkara yang saya tak sentuh minggu lepas. Abu Sufyan ni, kalau kita dengar nama dia, kalau kita baca kitab sirah, dengar nama dia, jangan kita laknat pula. Kalau dengan Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, kita boleh laknat. Sebab apa? Dia memang mati dalam kekufuran, dalam memerangi Islam. Tapi Abu Sufyan ni memang pada awal-awalnya dia musuh dengan Islam, tetapi kemudian dia telah masuk Islam dan jadi orang yang sangat baik, menjadi orang yang rapat dengan Nabi SAW. Kan itu penting kita belajar sirah dan hayatus sahabah. Barulah kita tahu, dia ni dulu musuh Islam tapi kemudian masuk Islam. Jadi kita taklah benci Abu Sufyan, benci perbuatan dia waktu di kafir tu, tetapi dia kemudian menjadi sahabat Nabi SAW, seperti mana Khalid bin Walid. Nanti kita akan belajar tajuk seterusnya, peperangan Uhud. Khalid bin Walid antara sebab orang Islam kalah. Waktu tu dia ketua tentera berkuda orang kafir Quraisy, tapi akhirnya dia masuk Islam. Macam tu juga dengan Habsyi, hamba sahaya yang telah bunuh Hamzah. Nanti dalam cerita Uhud pun kita akan cerita, dia yang tombak Hamzah sampai syahid Hamzah. Tapi adakah kita boleh benci dia? Tak boleh. Sebab apa? Kemudian dia telah masuk agama Islam, seperti mana juga Hindun. Kan itu penting kita mengenali para sahabat supaya kita tak salah faham mereka ni memang asalnya musuh Islam, tetapi apabila mereka masuk Islam, mereka betul-betul menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Baginda memerintahkan para sahabat untuk meninjau dan menghalang mereka serta mengepung mereka, seperti mana apa yang mereka lakukan kepada orang Islam ketika mereka hendak berhijrah ke Madinah dulu nak balas.
Tak ada masalah benda ni. Bukannya Nabi SAW yang nak kacau mereka, hanya membalas, qisas, membalas balik perbuatan mereka. Baginda mengatakan, hadhihi 'airu Quraisy fiha amwaluhum fakhruju ilaiha. Ini adalah unta-unta orang Quraisy, ada padanya harta-harta mereka, pergilah kamu kepada mereka. Harta-harta mereka ni yang digunakan daripada harta-harta kamu juga. Seperti mana yang kita dah huraikan minggu lepas, orang kafir Quraisy ambil harta-harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah. Mereka menggunakan harta-harta tersebut hinggalah mereka beranakkan lagi, membiakkan lagi harta-harta itu. Kerana itu Nabi SAW izinkan untuk orang-orang Muslim, orang Islam, para sahabat ambil harta-harta tersebut. Rasulullah SAW mengatakan demikian kerana harta-harta mereka nanti akan digunakan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan orang Islam. Di samping itu juga sebahagiannya adalah milik orang Islam yang ditinggalkan di Mekah dulu. Ada dua sebab kenapa Nabi SAW izinkan untuk ambil harta orang kafir. Pertama yang kita sebut tadi, kerana harta itu asalnya dari harta orang Islam juga sebahagiannya. Dan yang keduanya, sekiranya orang kafir ini bertambah harta mereka, mereka akan guna harta ini untuk membeli senjata-senjata yang lebih canggih dan akan melawan umat Islam dengan harta tersebut. Ini salah satu bukti, dalil, hujah bahawa Nabi SAW juga ingin umat Islam mengukuhkan ekonomi. Sebab mafhum mukhalafah ataupun mafhum di sebalik kata-kata ini ialah orang Islam kena ada harta yang bagus untuk membeli persiapan yang cukup di dalam medan peperangan dan juga lain-lain perjuangan yang lain. Ketika mendengar kedatangan utusan Rasulullah SAW, Abu Sufyan menghantar seorang wakil bernama Damdam bin Abu Al-Ghifar bin Amr Al-Ghifari ke Mekah. Dia hantar ke Mekah meminta bantuan kufar Quraisy supaya melindungi unta-unta dan barang dagangan mereka. Ketika Damdam sampai di Mekah, dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, amwalukum ma'abi Sufyan, aradalaha Muhammadun wa ashabu, la ara an tudrikuha. Penyampai ni lagi keluarkan perkataan yang menghasut pula. Abu Sufyan beritahu sikit saja, dia buat tambah ayat lagi sampai tahap orang kafir nak datang perang. Wahai orang Quraisy, harta-harta kamu yang ada pada Abu Sufyan akan disekat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Aku tidak melihat kamu akan mendapatkan harta-harta itu. Dia takutkan orang Quraisy. Dia kata apa? Muhammad memang confirm ambil semua harta-harta dan takkanlah kamu dapat sedikit pun harta yang datang daripada Syam itu. Pemimpin-pemimpin Quraisy lalu bersedia untuk berperang dan menyediakan 950 tentera bersama 100 kuda perang dan 700 unta. Mereka menuju Badar. Abu Sufyan sebenarnya minta bantuan hanya sekadar supaya dia punya rombongan dia lepas, tak kena rampas harta-harta. Tetapi orang kafir Quraisy datang dengan niat untuk berperang. Ketika mendengar kemarahan tentera Quraisy tersebut, Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat, meminta pandangan mereka. Inilah hebatnya seorang Nabi. Sebenarnya dia boleh buat keputusan. Ibaratnya macam bos, kita ada bos, dia boleh je buat keputusan, tetapi dia nak meraihkan dia punya jemaah dia, dia punya pekerja dia, dia punya kawan-kawan dia, dia minta pendapat. Contoh, kadang-kadang kita pun rasa kita dihargai apabila kita diminta pendapat. Baru ni saya waktu kat TV baru ni, TV 9 baru ni, Khamis lepas, keluar daripada studio tu Syuaib sepatu, Syuaib Ramahan Raja Lawak tu sepatu. Ustaz, kat mana nak jumpa? Jumpalah dekat TV3 punya kantin. Kata Ustaz, ana sekarang ni Alhamdulillah meniaga dah bagus, nak minta pendapat Ustaz sikit. Adalah beberapa pendapat yang diminta. Antaranya dia nak terima Datuk, nak terima ke tak nak terima. Kadang-kadang benda tu dia tak perlu pun minta cadangan saya, kan, dia boleh buat keputusan. Tapi kadang-kadang dia, setengah orang ni dia pandai meraihkan orang-orang yang dia hormati, orang kawan-kawan dia. Jadi kita pun rasa macam kita dihargai. Ibaratnya macam tu. Ya, begitulah Nabi SAW ni, dia tunjukkan tauladan yang baik. Dia boleh je buat keputusan terus. Dia pun Nabi, boleh terima wahyu. Tetapi dia nak tunjukkan pada umat dia. Mesyuarat ni penting. Kerana itu tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ada surah Syura, surah mesyuarat. Jangan kita ni kalau dah jadi majikan, kita jadi bos, mudah-mudah kita buat keputusan.
buat tu, buat ni tanpa mesyuarat. Tak boleh. Dia ada adab-adab dia sebagai seorang bos, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pengurusi. Dia ada dia punya adab-adab dia. Nabi SAW telah menunjukkan semua perkara itu. Dia telah minta pendapat. Hinggalah para sahabat mencadangkan macam ni, dan ada sahabat yang diterima pendapatnya, ada yang pendapat yang tak diterima. Nabi SAW pandai ambil hati. Itu adalah antara akhlak yang Nabi SAW tunjuk. Dalam perang pun adanya akhlak Nabi SAW. Ni hebatnya Nabi. Kalau seorang tu biasa dah pakai baju kot, mungkin kat masjid sekarang ni pakai kain pelekat, pakai baju Melayu ni dia tawaduk. Tapi bila dah pakai kot, dia pakai lap tie, dia dah ada act dia sendiri. Bila dah masuk kita mes dia dah ada act dia sendiri. Contohnya macam tu lah. Tapi Nabi SAW tak. Waktu tu dah pakai pakaian sebagai seorang panglima perang. Maksudnya dah mula nak perang ni, cerita perang. Walaupun begitu dia masih menunjukkan akhlak dia, tawaduk dia. Tanya apa pendapat. Siapa sahaja, sahabat yang paling kecil pun kalau nak beri pendapat, dia akan dengar dengan baik. Dan dalam surah Syura dan juga dalam Al-Quran secara umumnya ada menceritakan tentang pentingnya mesyuarat. Allah SWT perintah wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermesyuaratlah kamu bersama para sahabat dalam urusan-urusan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama isterinya pun akan bermesyuarat. Orang yang paling banyak mesyuarat ni maksudnya minta pendapat, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau nak pergi pasar beli barang pun minta pendapat. Yang nak beli mentimun yang macam mana ni, nak beli bawang mana, nak beli jenis ikan apa, minta pendapat. Contohnya begitu. Iaitu isteri pun dirasa dihargai. Kalau nak buat apa-apa, minta pendapat anak-anak contohnya. Kita akan nampak anak kita ni, dia akan rasa gaya dia cakap tu akan rasa, kita rasa lain dia. Excited. Gaya dia cerita tu, ayah aku memerlukan aku. Kita buat benda tu. Ini semua akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Itu salah satu sebenarnya amalan dalam rumah kita, kena ada mesyuarat tentang dunia dan tentang agama. Ini perintah Al-Quran. Mesyuarat ni bukannya cerita kecil-kecil, tetapi ramai orang tak buat. Ramai orang tak buat. Mesyuarat di rumah, kalau boleh setiap hari, setiap pagi ataupun setiap malam, ada mesyuarat dengan keluarga. Okey, esok siapa nak cuci pinggan mangkuk contoh, itu hal dunia. Esok siapa nak khidmat bersihkan kereta ayah. Okey, esok ada kuliah kat masjid ni, siapa nak ikut ayah, siapa yang nak hidupkan surau kita, siapa nak ikut ayah pergi kuliah masjid tu, contoh. Mesyuarat agama dan mesyuarat dunia, hidupkan suasana ni. Perkara ini tuan-tuan sekalian, kita akan secara tidak sedar kita mendidik anak-anak kita menjadi kawan kita. Ini salah satu cara didikan yang baik. Kadang-kadang anak kita ni, kalau kita tak pandai didik, dia lebih rasa dia seperti mendapat arahan aja daripada ayah. Buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Dia seperti rasa aku ni diarah oleh ayah. Kan itu kadang-kadang anak susah dengan cakap mak ayah, sebab dia rasa dia diarah. Tetapi kalau rasa diri dia tu diperlukan oleh mak ayah, dia rasa aku ni diperlukan oleh mak aku untuk pergi kedai, dia akan suka untuk tolong. Ini salah satu cara untuk kita masukkan perasaan begini dalam diri anak, ialah dengan mesyuarat. Dengan mesyuarat. Wasyawirhum fil amr. Nabi SAW diperintah untuk bermesyuarat, dan Nabi SAW antara orang yang paling banyak bermesyuarat. Dan Allah SWT cerita tentang kisah tentang sifat-sifat mulia para sahabat. Salah satunya ialah wa amruhum syura bainahum. Salah satu sifat yang mulia yang ada dalam diri para sahabat ialah suka bermesyuarat. Suka bermesyuarat. Ini sifat bukan main-main punya sifat. Bukan kita boleh abai-abaikan. Ini sifat Allah puji dalam Al-Quran. Dan dalam sirah ni pun kita baca, Nabi SAW minta pendapat para sahabat. Nanti kita akan masuk kisah Uhud, nanti pun kita akan nampak Nabi SAW minta para sahabat juga punya pendapat. Nabi ada keputusan dia, tapi bila dapat mesyuarat daripada para sahabat, Nabi sanggup membelakangkan dia punya kehendak, menerima pendapat para sahabat. Ini sebenarnya dalam mesyuarat banyak tarbiyah yang berlaku. Kerana itu saya ambil peluang sikit untuk menceritakan tentang mesyuarat ni, kerana dia adalah satu amalan yang mulia yang disebut dalam Quran, dan dia adalah termasuk amalan Nabi SAW bersama para sahabat dalam mengatur negara, mengatur agama, program-program keagamaan, dan juga mengatur keluarga dengan bermesyuarat. Al-Miqdad bin Al-Aswad dari kaum Ansar bangun berkata, kalau kita lah
yang sikit-sikit aja belajar tentang para sahabat ni, kenal tak ni Miqdad ni siapa? Tak kenal. Walaupun sahabat ni hebat juga, kita tak kenal. Tapi tak kenal pun Nabi SAW dengar pendapat dia. Apa dia punya pendapat? Imdi ya Rasulullah, lima amaraka rabbuk, wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Maksudnya, teruskanlah wahai Rasulullah apa yang diperintah Tuhanmu kepadamu. Ya wahai Rasulullah, kami serah. Apa Allah tetapkan itu kami terima. Itu maksud dia. Demi Allah, kami tidak berkata kepadamu seperti mana yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, seperti mana yang direkodkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 24. Qalu ya Musa, maksudnya apa? Pergilah. Mereka berkata, iaitu Bani Israel. Tak ada terjemahan di sini, saya terjemahkan. Qalu, mereka berkata, Bani Israel kata apa dia? Ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan memasuki Palestin selama-lamanya selagi mana orang-orang yang suka berperang dalam Palestin tu, pengganas-pengganas dalam Palestin masih ada padanya. Fadhhab anta wa rabbuka, engkau pergilah dengan Tuhan kau, peranglah kau berdua, kami tunggu je kat sini. Engkau kalau menang nanti kami masuk Palestin. Ni perangai orang Bani Israel. Dulu Bani Israel ni Allah Ta'ala dah serahkan bumi Palestin pada mereka. Itu asal ceritanya. Kenapa sekarang ni mereka rebut Palestin? Kenapa sekarang Bani Israel nak rebut Palestin sekarang ni? Dulu memang Allah dah beri Palestin tu untuk mereka. Mereka yang kata, wahai Musa, dalam tu ada orang-orang yang suka berperang, orang kuat-kuat, engkau masuklah. Engkau dengan Tuhan kau iaitu Allah ni jahatnya mulut orang Bani Israel. Orang Islam ni, keturunan Nabi ni, mulut jahat. Kau masuk dengan Tuhan kau, perang, kami tunggu je kat sini, kat Syria. Kami tunggu kat Mesir, kami tunggu. Kau menang, kami masuk. Kau kalah, kau je lah kalah. Ni jahatnya orang Bani Israel ni. Jadi Miqdad kata, kami bukan seperti Bani Israel. Kami akan ikut engkau. Kami tak akan cakap seperti mana Bani Israel cakap. Tetapi kami katakan padamu, pergilah kamu wahai Muhammad dan Tuhanmu, maka kedua-duanya berperang, sesungguhnya kami bersama dengan kamu berdua. Orang Bani Israel kata apa? Inna hahuna qa'idun, kami duduk kat sini. Kami para sahabat engkau wahai Rasulullah pula kata, inna ma'akuma muqatilun, kami bersama kamu berdua akan bersama-sama memerangi mereka yang hendak memerangi Islam. Dia memberikan berita gembira kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, Miqdad ni menunjukkan semangat, dan Nabi SAW gembira dengan semangat itu. Ashiru alayya ya ayuhan nas, ikutlah aku wahai manusia, maksudnya orang Ansar. Ashiru alayya iaitu ikutlah aku. Sa'ad bin Mu'az daripada kaum Ansar pula berdiri dan berkata, kaum Ansar ni penduduk asal Madinah. Jadi kalau ikutkan terjemahan yang lebih tepat, asyiru alayya ni, walaupun dalam kitab kita terjemahkan ikutlah aku, kalau ikutkan gaya bahasa Arab, asyiru alayya ni maksud dia berilah syur kepada aku. Itu terjemahan yang lebih tepat. Siapa yang ada kitab tu mungkin boleh buat catatan sikit. Berilah syur kepada aku wahai manusia. Beri pendapat lagi. Tadi Miqdad bin Aswad telah memberi kata-kata semangat, menunjukkan prinsip kaum Ansar akan bersama Nabi. Sekarang cuba beri pandangan lagi. Sa'ad bin Mu'az pun beri pandangan daripada kaum Ansar juga. Ya Rasulullah, amanna bika wa sadaqnaka wa a'tainaka uhudana famdi lima amaraka Allah fa walladhi ba'athaka bil haqq law ista'aradat bina hadha al bahr fa akhadhathu la khadnahu ma'aka la khadnahu. Ini dia salah baris. Dot ni sepatutnya mati. Siapa ada kitab tu boleh matikan baris dot. La khadnahu ma'ak, kerana na tu ialah fa'il. Siapa yang belajar bahasa Arab fahamlah. Ma takhallafa minna rajulun wahidun. Siapa yang ada kitab, dot tu matikan baris tu, bukan baris atas. Maksudnya, wahai Rasulullah, kami beriman denganmu dan membenarkan ajaranmu. Kami memberikan janji taat setia kepadamu. Maka teruskanlah dengan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
Demi Allah yang telah mengutusmu dan dengan kebenaran, jika dibentangkan kepada kami laut ini, lalu Tuhan mengharunginya, nescaya kami akan mengharunginya bersamamu. Tidak seorang pun daripada kalangan kami yang undur. Wahai Rasulullah, ni padang pasir. Padang pasir ni memang mainan kami. Tapi sekiranya engkau bawa kami perang di padang, di lautan sekalipun, yang kami tak biasa dengan laut ni, engkau masuk, kami pun akan masuk. Itu maksudnya. Sekiranya engkau bawa kami ke laut, laut ni bukan tempat kami, tak biasa dengan laut, pun kalau engkau pergi, kami akan pergi. Ni apatah lagi padang pasir. Ibaratnya macam tu maksud dia. Dalam bahasa Arab ni, dia ada dipanggil balaghah, maksud yang tersembunyi di dalam maksud. Kenapa disebut padang, kenapa disebut laut? Kan tengah padang pasir ni, maksud dia macam tu. Kami ni bukan ahli laut, bukan ahli air, tapi kalau perang dekat laut pun kami akan ikut, apatah lagi ini padang pasir, lagilah kami akan ikut. Rasulullah SAW menjawab, abshiru wallahi laka anni anzuru ila masari'il qaum. Bergembiralah, demi Allah, aku seolah-olah melihat pertembungan kaum. Nabi SAW salah satu cara beri semangat, dia beritahu kemenangan. Contohnya macam ni, abshiru, berita gembira. Maksudnya kalau kita berperang sekalipun, aku seolah-olahnya, aku tak confirm, ibaratnya macam itulah, supaya para sahabat taklah orang kata lepas tangan sepenuhnya. Nabi dah beritahu kita menang, kita tak berjuang sungguh-sungguh pun kita akan menang. Tak, Nabi SAW main ayat juga, jaga-jaga dalam menyampaikan ayat, seolah-olah aku melihat tempat jatuhnya musuh-musuh ni. Maksudnya mereka akan kalah. Ya, para sahabat lagi semangatlah. Begitu juga nanti kita akan baca insya-Allah peperangan Khandaq. Siapa yang pernah pergi Madinah ziarah tempat Khandaq, insya-Allah tahu cerita-cerita ni. Pun kaedah yang sama, Nabi SAW beritahu berita gembira tentang kemenangan di Khandaq nanti. Baik, Rasulullah SAW menyediakan 313 tentera Islam. Ini ada khilaf, jumlahnya ada khilaf. Ada yang kata 313, ada yang kata 317. Tapi cerita yang masyhurnya ialah 313. Tentera, bahasa Melayu kita tentera, kan? Tentera. Tahu tak asal usul tentera ni? Bahasa Malaysia ni sebenarnya dia bahasa yang unik. Dia ambil sedikit daripada bahasa Arab, ambil sikit daripada bahasa Farsi, ambil sikit daripada bahasa Inggeris. Contoh tentera. Tentera ni asalnya ialah tintera. Tintera ni bahasa Farsi. Saya boleh bahasa Farsi, saya boleh bahasa Urdu Hindustan. Saya dulu belajar bahasa ni. Bahasa tintera ni maksudnya 313. Tin tu 3, tera tu 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tera. 1 2 3, tin tu 3, tera tu 13. Tentera 313. Sempena nama tentera, jumlah tentera Badar 313, maka diberi nama tentera tu. Dia bukan calang-calang. Nama tentera tu sebenarnya semangat daripada peperangan Badar tu. Kerana itu yang menghasilkan atau mencipta bahasa Melayu ni bukan calang-calang orang. Dia ada semangat Islamik dalam susunan pemilihan bahasa-bahasa Melayu ni. Baik, ini dengan jumlah 313 ataupun tentera tu, Islam bersama 2 kuda perang dan 70 unta. Bayangkan 313 nak lawan 950, lebih kurang seorang lawan 1 hingga 4 orang. Lepas tu orang Islam ada kuda 2 sahaja, unta 70. Orang kafir kuda ada 100, unta ada 700. Nak lawan dengan jumlah macam tu agak-agak macam mana? Kalau segi hukum pun sebenarnya orang Islam boleh undur dan mundur, patah balik. Segi hukum tak salah lari dari medan perang sekiranya jumlah musuh melebihi sekali ganda daripada jumlah orang Islam. Contoh, 1000 lawan 1000, orang Islam lari daripada medan perang, haram hukumnya, termasuk dalam dosa besar. Lari daripada zahaf, lari daripada perang, termasuk dalam dosa besar. 10 dosa besar yang tak diampunkan Allah, salah satunya lari daripada medan perang. Sekiranya lebih
1000 lawan 2000 pun tak boleh lari lagi, haram. Lebih daripada itu dimaafkan kalau lari daripada medan perang. Ini sekarang 1 lawan 3, 1 lawan 4. Sepatutnya segi hukum fiqahnya boleh, tetapi dengan semangat yang mereka ada, mereka meneruskan perjuangan. Kerana itu tuan-tuan sekalian, satu fatwa, satu takwa. Kadang-kadang ada sudut fatwa memang boleh. Contoh, katakanlah kita pergi kedai-kedai Arab, kedai nasi Arab, dia ada jual air yang nampak macam air arak. Saya pun tak ingat apa nama tu. Air dia arak tanpa alkohol. Arak tanpa alkohol. Dan sebahagian negara Islam menghalalkan air itu sebab memang tak ada alkohol, tidak memabukkan. Itu segi fatwa. Segi takwa, kita tak minum. Sebab apa? Sekiranya dalam tak ada benda yang haram, maka haramlah. Ataupun dari sudut panggil maruah. Maruah ni dia lebih tinggi daripada fatwa. Contoh, minum air berdiri, minum air sambil berdiri, minum air. Dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hanbali haram. Sebahagian ulama mengatakan haram, sebahagian ulama mengatakan makruh. Seperti mana mazhab Syafi'i makruh. Sebahagian ulama kata sekiranya air Zam-Zam boleh berdiri. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Itu fatwa. Tetapi ramai ulama, khususnya yang bahagian hadis, ulama yang sibuk dalam bahagian hadis, seperti mana Imam Nawawi, Imam Muslim, Imam Bukhari, mereka ni kebanyakan bermazhab Syafi'i. Dalam menjaga akhlak maruah, mereka bukan pegang fatwa, mereka lebih kepada takwa. Mereka tak minum berdiri, mereka tak minum guna tangan kiri dan sebagainya. Itu perbincangan dari sudut itu. Begitulah para sahabat ni, segi hukum mereka nak ikutkan boleh. Boleh. Segi fatwa mereka boleh tinggalkan medan perang. Tetapi Masya Allah, ketakwaan mereka melebihi daripada segala-galanya. Baginda turut sama pergi berperang dan memerintahkan Abdullah bin Maktum sebagai ketua di Madinah sepanjang peninggalan baginda. Nabi SAW hantar utusan beritahu Madinah sekarang dijaga oleh Abdullah bin Maktum. Bermakna keputusan yang Abdullah buat ini, Nabi SAW punya percaturan, punya sistem. Dia bukannya tinggalkan macam tu je. Kita nak meninggalkan sesuatu tempat yang kita bekerja, tugasan, kita kena aturkan tugasan kita. Pasukan perang Badar terdiri daripada 2 kumpulan, iaitu kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. Ini padahal perang pertama ni. Nabi SAW pada kali pertama pun dia punya strategi dia tu dah nampak hebat dah. Lainlah orang dah perang banyak kali. Orang kafir ni dia orang dah biasa perang dah. Daripada zaman dulu memang dia orang dah kerja perang aja. Nabi SAW tak pernah jadi ketua perang. Dia pernah dulu waktu dia muda dulu, kita baca dulu, dia pernah ikut Halful Fadul. Pernah ikut-ikut macam tu je, tengok-tengok aja. Tiba-tiba ni perang pertama yang tak ada perancangan perang, tiba-tiba jadi panglima perang. Dia terus pandai atur strategi-strategi. Kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. Kaum Ansar, batalion. Ni batalion dia ni. Kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW memberikan bendera perang kepada Mus'ab bin Umair. Tentera perang, bendera tu Mus'ab bin Umair yang pegang. Panji Muhajirin kepada Ali bin Abi Talib, manakala panji Ansar kepada Sa'ad bin Mu'az. Dalam pada itu Abu Sufyan mencari jalan menyusuri laut. Kita dah sebut hari tu, dia lalu jalan tikus. Ketika melihat dirinya dan unta-unta yang membawa barang dagangan juga selamat, dah terlepas daripada sekatan Nabi SAW, dia menulis surat kepada Quraisy supaya mereka balik semula ke Mekah, kerana tujuan dia memanggil mereka adalah untuk menyelamatkan unta-unta sahaja. Tetapi Abu Jahal dengan marah berkata, wallahi la narji'u hatta narudda Badra. Demi Allah, kita tidak akan kembali sehinggalah kita datang ke Badar untuk berperang. Mungkin ada yang pelik, Abu Jahal sebut wallah, Abu Jahal sebut wallahi, demi Allah. Macam mana tu? Ini tuan-tuan puan sekalian, kita kena faham keadaan pada ketika itu. Orang kafir mereka percaya pada Allah, mereka bukan tak percaya pada Allah.
tetapi mereka mensyirikkan Allah, mereka menyengutukan Allah. Macam sekarang kawan-kawan kita di kalangan orang-orang beragama lain ya, pernah disebut, pernah saya sendiri jumpa, waktu tu sembang pasal anak dia, dah kahwin berapa tahun tak dapat anak, Tuhan Allah belum beri anak lah. Dia percaya Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Saya dekat program Tanyalah Ustaz TV3, TV9 tu, ada salah seorang yang kerja dalam studio tu, India, Hindu. Dia dah kerja kat situ bermula daripada awal-awal program Tanyalah Ustaz, dah berapa belas tahun dah. Dia dengar kuliah subuh dalam Tanyalah Ustaz tu, dulu 1 jam, lepas tu 1 jam setengah, sekarang 2 jam. Bayangkan setiap pagi dia dengar, dah berapa ribu jam dah dia dengar ceramah Ustaz. Mana-mana cerita dia tahu, cerita Nabi, cerita fiqah, dia boleh cerita balik, walaupun tak macam Ustaz, tapi dia tahu cerita-cerita haram halal. Kalau cerita Masya Allah, Insya Allah, dia kadang-kadang WhatsApp saya, setiap pagi dia WhatsApp doa orang Islam, ya Allah selamatkanlah orang yang membaca mesej aku ini, Masya Allah, Insya Allah. Orang kafir, mereka percaya Allah tetapi mereka mensyirikkan Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, dalam Quran pun ada ayat-ayat ni, wala in sa'altahum, sekiranya kamu tanya pada mereka, siapa yang itu, siapa yang selamatkan, siapa yang ini dan ini, la yaqulunna Allah, pasti mereka kata Allah. Allah yang turunkan hujan, Allah beri anak, Allah beri rezeki. Habis itu kenapa syirikkan Allah? Itu masalah. Jadi di sini begitu juga Abu Jahal, dia kata wallahi, demi Allah, kita tidak akan kembali sehinggalah kita datang ke Badar untuk berperang. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan berkata, sesungguhnya Allah menurunkan ayat yang mulia ini, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syauqati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Maksudnya, ini ayat perang Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada 2 angkatan untuk kamu menghadapinya. Allah beri pada kamu 2. Yang pertama apa? Sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan, bukan angkatan perang, kamu keluar daripada Madinah, sama ada untuk dapat harta ataupun perang. Kamu memang suka yang dapat harta, tapi sekarang Allah dah tetapkan perang. Kamu seperti mana kita sebut minggu lepas, keluar untuk dapatkan harta, tiba-tiba kena perang pula. Yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya, padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar agama Islam dengan kalimah-kalimahnya dan untuk membinasakan kaum kafir yang seluruhnya. Kamu memang nak harta rampasan, harta perniagaan orang kafir, tetapi Allah nak kamu supaya berperang. Tentera muslimin mula mendirikan khemah untuk Rasulullah SAW di atas tanah yang tinggi. Rasulullah SAW bermunajat, bertadarru'. Apa maksud tadarru'? Tadarru' ni lebih daripada munajat. Kalau munajat ni kita berdoa pada Allah, ya Allah aku ni banyak dosa, bermunajat, iaitu kita meluahkan perasaan kita pada Allah dan kita meminta daripada Allah. Kalau doa ni, ni beberapa perbezaan. Doa ni, ya Allah aku nak tu, ya Allah aku nak ni, ya Allah jauhkanlah aku daripada tu, jauhkanlah aku daripada ni, itu punya doa. Termasuk dalam doa juga munajat. Munajat ni kita merintih. Kita cerita, ya Allah dulu aku buat dosa macam ni, ya Allah dulu dengan mak aku macam ni, ya Allah dulu dengan jiran aku macam ni. Kita cerita masalah kita, dosa kita, kemudian kita, ya Allah aku ni memang tak layak, ya Allah. Kita bermunajat, merintih dengan Allah. Tadarru' ni dia lebih tinggi lagi. Tadarru' ni sampai nangis, bukan setakat cerita je dengan Allah, menangis sampai tahap memang kalau ada janggut lebat macam Nabi SAW ni, basah janggutnya. Bukan setakat basah, menitis lagi air mata tu daripada janggut. Itu riwayat-riwayat yang ada tentang tangisan Nabi SAW, bukan sahaja dalam perang tetapi untuk umatnya. Sampai Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, kenapa sampai tahap macam ni? Menangis sampai basah janggut, sampai menitis lagi. Kerana Nabi SAW sayang kita. Rasulullah SAW bermunajat, bertadarru' dan berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy qad atat bi khuyalaiha tukadzibu rasulak, Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, Allahumma in tuhlika hadhihi al-'asaba al-yawm falan tu'bad fil ard.
Maksudnya Allah, Quraisy ini datang dengan ketua-ketua mereka yang sombong. Mereka mendustakan Rasulmu. Ya Allah, aku menuntut pertolonganmu yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau kalahkan kumpulan ini, iaitu tentera Islam pada hari ini, nescaya engkau tidak akan disembah di muka bumi. Baginda mengangkat kedua-dua tangannya yang mulia ke langit sehingga ridak. Ridak ni kain selendang. Kadang-kadang kita nampak ada orang letak kain selendang kat bahu kan, dia panggil ridak. Jatuh dari bahunya. Okay, kita dengar azan dulu.
Baginda mengangkat kedua-dua tangannya yang mulia ke langit sehingga ridak kain selendangnya jatuh dari bahunya. Abu Bakar mententeramkan baginda setelah melihat kesungguhan baginda bermunajat, ibtihal kepada Allah sambil berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah munjizun ma wa'adaka." Abu Bakar ni sahabat Nabi daripada sebelum Nabi SAW menerima wahyu lagi, dan dia pernah melalui semua masalah-masalah dengan Nabi. Dia tahu macam mana kesungguhan Nabi SAW dalam doa. Tetapi pada ketika ini Nabi SAW punya doa dia lebih daripada sebelum-sebelumnya. Tangisan Nabi, kerisauan Nabi, dan hinggalah dia pujuk Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan janjinya kepadamu." Pasti Allah Ta'ala akan tunaikan janji. Jadi tenanglah, bertenang. Bukan Nabi SAW takut dia dibunuh, tak. Nabi SAW punya matlamat dalam dakwah dia adalah Allah Ta'ala disembah, manusia kembali pada Allah, sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya tentera Islam yang ada sekarang ni dibunuh, maka orang kafir akan serang Madinah, orang-orang Islam di Madinah pun akan terbunuh. Maka macam mana umat Islam nak sebarkan Islam di tempat-tempat yang lain? Inilah pendakwah-pendakwah asal yang akan bergerak ke tempat-tempat lain. Kerana itu Nabi SAW risau atas perkara itu, risaukan para sahabat dia. Allah telah menurunkan para malaikat sebagai tanda rahmat dan pertolongan daripadanya, para malaikat yang turut sama berperang bersama mereka. Allah berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Maksudnya bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa. Dan mereka iaitu musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Kita boleh buka surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 125. Ayat sebelum dan selepasnya banyak menceritakan tentang peperangan Badar ni. Baca terjemahan, baca dia punya tafsiran dia, menarik. Di sini Allah Ta'ala mulakan dengan in tasbiru wa tattaqu, dengan syarat. Bukan Allah Ta'ala datangkan kemenangan, bantuan macam tu sahaja. Kalau kita nak dapat bantuan pada zaman kita, boleh. Seperti mana Allah Ta'ala turunkan bantuan pada zaman sahabat, boleh. Tapi dengan syarat, penuhkan in tasbiru wa tattaqu, bersabar dan bertakwa. Bersabar di sini bukannya maksudnya bersabar tak payah perang, itu bukan sabar. Sabar, kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs, kita akan bila bab sabar ni, Imam Nawawi menegaskan bahawa sabar ni ada 3. Satu, sabar dalam ketaatan. Kita nak datang majlis ilmu ni, kita nak bangun tahajud, kita nak solat duha, kita nak mengaji, perlukan kesabaran. Dipanggil kesabaran dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Hati kita nak buat maksiat, nak buat dosa, sabar, tahan hati kita daripada buat dosa. Yang ketiga, sabar atas ujian. Ini sekarang ujian. Yang pertama sekali, sabar, bukan melenting. Kadang-kadang dapat ujian sikit terus melenting, komen, itu tak puas hati. Bukan itu. Yang pertama sekali, in tasbiru, sabar, sabar atas ujian. Yang kedua, wa tattaqu, kamu bertakwa, tingkatkan lagi ibadat. Kalau kamu sebelum ni hanya semayang fardu, tak semayang qabliyah ba'diyah, tingkatkan qabliyah ba'diyah. Kalau qabliyah sebelum ni zuhur setakat 2 rakaat, tingkatkan jadi 4 rakaat. Kalau ba'diyah lepas zuhur biasa 2 rakaat, tingkatkan jadi 4 rakaat. Kalau tahajud setakat ni sebelum ni 2 rakaat, tingkatkan jadi 6 rakaat, 8 rakaat, contohnya. Kalau sebelum ni mata boleh melilau sana sini, jaga pemandangan mata. Wa tattaqu, tingkatkan lagi ketakwaan. 2 sifat ini ada pada kamu, tak kira tentera Islam ke umat Islam secara umum. Wa ya'tukum min fawrihim, kemudian kamu diserang secara mengejut. Ibaratnya macam kita baru ni, COVID-19 punya cerita ni, Corona punya cerita, tiba-tiba pak. Sekiranya kita bersabar atas ujian dan kita bertakwa,
Dekat rumah pun kita jaga solat kita. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan kita patuh. Alhamdulillah, Malaysia termasuk negara yang terbaik dalam memerangi COVID-19. Ini mungkin salah satu sifat kita secara umumnya ada sifat ni. Sabar, tak mengungut dan tak melenting macam beberapa negara yang lain. Apa ni kena PKP dan sebagainya. Ada setengah negara tak terima. Kita sabar. Itu contohlah, contoh. Dan memang itulah realiti yang berlaku. Kemudian alhamdulillah kita kat rumah pun jaga takwa kita, solat kita, dan secara tak sengajanya ataupun secara tak langsungnya maksiat pun tak berlaku, pawagam tak ada, disko apa semua tak ada, tutup dan sebagainya. Alhamdulillah. Termasuklah kita orang-orang berjaya. Mudah-mudahan itu contoh Allah Ta'ala nak beri tunjukkan kepada kita bagaimana tentera Badar apabila bersabar dan bertakwa, diserang-serang mengejut pun Allah Ta'ala bantu. Kalau umat Islam tak ada kekuatan pun Allah Ta'ala akan bantu. Yumdidkum rabbukum bi 5,000. Allah hantar 5,000 malaikat. Sebenarnya satu malaikat dah cukup dah. Malaikat Jibril datang, hujung sayap dia kais saja dah cukup dah. Kenapa Allah Ta'ala nak hantar sampai 5,000? Nak menunjukkan bangganya Allah dengan orang Islam, nak menggembirakan orang Islam. Seorang satu malaikat dah cukup, Allah hantar 5,000. Seperti mana yang kita sebut minggu lepas, ada di kalangan malaikat ni yang berupa membentuk seperti semut, masuk dalam baju orang kafir, gigit sampai mereka tak selesa nak berperang dan sebagainya. Minal malaikati musawwimin, 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Ada tanda. Ada antara maksud tanda di sini, malaikat ini dah ada senarai nama orang kafir mana dia nak bunuh. Dan ada tanda malaikat-malaikat ni dalam sebahagian riwayat mengatakan seperti dia memakai bulu burung unta. Bulu burung unta. Sampai ada yang maksudnya macam ada tanda-tanda dia lah. Macam kita punya tentera ada paku, 1 paku, 2 paku, 3 calit, 2 calit dan sebagainya. Begitulah malaikat ni datang, bukan datang kosong-kosong macam tu. Dia nak menunjukkan kebersamaan mereka bersama dengan orang Islam. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin. 70 kafir musyrikin telah terbunuh, termasuklah ketua musyrikin Abu Jahal. Ini orang yang paling banyak menentang Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah serta anaknya Al-Walid. Nanti ada cerita detail dia dekat muka surat seterusnya minggu depan insya-Allah, sekiranya ada rezeki kita akan sambung. 70 orang yang lain menjadi tawanan tentera Islam. Daripada 950, 70 mati kena bunuh, 70 kena tawan. Tentera Islam yang gugur syahid seramai 14 orang, iaitu 6 muhajirin dan 8 orang ansar. Mayat-mayat musyrikin dibuang di dalam telaga. Jika tidak, mayat-mayat mereka akan dimakan oleh binatang buas di padang pasir dan burung-burung yang memakan bangkai. Inilah tanda Islam memuliakan mereka. Tentera Islam, Nabi SAW boleh biarkan aja bangkai-bangkai ataupun mayat-mayat tentera musyrikin ni di atas padang pasir. Dah lah, lama-lama nanti reput kena makan. Tapi walaupun begitu, Nabi SAW masih menunjukkan akhlak dia. Ni tentera yang datang serang Islam pun jangan dibiarkan macam ni, letak dalam telaga supaya tak dimakan oleh binatang buas. Setiap seorang tawanan, kalau kita pergi ke tempat perang Badar, siapa pernah pergi, mungkin ada ustaz-ustaz yang kat sana pernah bawa, dia tunjukkan ni telaganya, mana kubur para sahabat dan sebagainya. Setiap seorang tawanan perang musyrikin dikehendaki membayar 4,000 dirham. Jumlah ini telah dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar bagi sesiapa di kalangan mereka yang tidak dapat membayar dan tidak dapat menjamin. Setiap seorang daripada mereka dikehendaki mengajar 10 kanak-kanak orang Islam membaca dan menulis. InsyaAllah kita akan cerita daripada tawanan ini pada minggu depan insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tidak baik atas kelemahan dan kekurangan diri sendiri walaupun semuanya datang daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.